Sekejap ya. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi dan saya doakan semua anda dalam keadaan sihat dan sejahtera. How are you today everyone? Angkat tangan. Sihat angkat tangan ya, yang tak sihat pun angkat tangan. Okay? Kalau 21-20 orang ni mendoakan COVID cepat berakhir, tentu akan ada impaknya. Okay, jadi sama-sama kita doa pagi ni ya, agar musibah yang melanda ini akan segera berakhir. Okey, untuk tidak membuang masa saya akan menyambung tajuk 1.4 pada pagi ini. Sebelum itu sepintas lalu saya percaya 4 dan 5 Akasia sudah dapat semua modul PDPR dan bagi kelas 5 Azalia saya fikir ada yang belum ambil. Betul ya? Jadi yang belum ambil sila datang ke sekolah, panggil ibu bapa datang ambil latihan itulah ya, di pejabat. Okey, saya mulakan terus ya sebabnya tak ada lagi nak masuk dah kot ya. Kalau saya dah start sharing ni susah nak nampak. Jadi tolong PM saya kalau nak masuk ya, sebab saya dah sharing saya tak nampak siapa yang request untuk masuk. Okey, tajuk kita pada pagi ini adalah berkaitan okey, semua nampak sharing ya, seorang jawab. Nampak. Seorang tolong jawab yang nampak sharing saya. Nampak. Dini, jawab Dini. Nampak tak? Nampak. Ya? Nampak. Okey, thank you. Baik, 1.4 langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Jadi tajuk yang lepas kita telah melihat apakah kepentingan kita memelihara kedaulatan negara. Ulang sedikit, kedaulatan itu merujuk kepada kewibawaan, kekuasaan tertinggi atau kemerdekaan. Ya, jadi untuk mempertahankan kedaulatan negara ini, kita memerlukan kerjasama daripada dua golongan. Ya, pertama adalah golongan pemerintah dan yang kedua adalah golongan rakyat. Dengan adanya gabungan ini, bagai aur dengan tebing ini, kita lihat akan adalah di sini dapat memupuk patriotisme, ya, dengan gabungan ini dapat memupuk patriotisme, dapat meningkatkan perpaduan dan mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi serta memperkukuhkan pertahanan negara. Okey, jadi itulah langkah dan kerjasama daripada pemerintah dan rakyat akan menghasilkan keharmonian, pertahanan, perpaduan dan meningkatkan semangat cinta akan negara. Okey, seterusnya kita lihat langkah yang pertama iaitu langkah mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Okey, jadi di sini peranan yang dimainkan ada dua, di sini peranan pemerintah dan juga peranan rakyat. Jadi di sini pemerintah berperanan mewujudkan pentadbiran yang cekap. Dengan adanya pentadbiran yang cekap, pentadbiran akan menjadi lancar. Pemerintah juga dapat mengelakkan amalan rasuah yang boleh menjatuhkan sesebuah kerajaan. Ini dapat kita lihat dalam
pilihan raya yang lepas apabila kerajaan yang memerintah iaitu Barisan Nasional dijatuhkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan kerana didakwa mengamalkan rasuah. Ya. Okey, dan seterusnya dengan adanya peranan yang dimainkan ini, dengan adanya pentadbiran yang cekap ini juga, kita dapat lihat agihan sumber kekayaan dapat dilakukan secara adil kepada semua kaum yang ada di negara kita, dan ini dapat membantu pembangunan ekonomi. Seterusnya, pemerintah juga dapat melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan. Jadi perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi bagi sesebuah negara. Undang-undang itu dia mengikut apa yang terkandung di dalam perlembagaan. Dan itu adalah peranan yang dimainkan oleh pemerintah. Ya. Peranan yang dimainkan oleh rakyat pula, rakyat perlulah setia kepada raja dan negara. Seperti prinsip yang kita amalkan dalam rukun negara. Ya. Rakyat juga perlu menyokong semua dasar-dasar yang dijalankan oleh kerajaan. Contohnya tadi, amalan rasuah. Ya, jika kerajaan ingin memerangi rasuah, ya, rakyat seharusnya memberi sokongan dengan tidak memberikan rasuah kepada orang lain. Ya. Jadi rasuah ni bukan penerima je salah, ya, pemberi pun juga salah. Jadi di sini juga kita dapat rakyat perlulah memupuk kerjasama supaya semua kaum ini dapat menikmati agihan ekonomi yang sama. Dengan adanya undang-undang yang diperkenalkan oleh pemerintah, rakyat perlulah patuh kepada undang-undang tersebut. Jadi gabungan di antara pemerintah dan rakyat akan mewujudkan kestabilan politik, seterusnya mewujudkan kemakmuran ekonomi. Seterusnya kita lihat langkah mempertahankan kedaulatan ekonomi ini juga dapat mengenai perpaduan. Okey, di sini kita lihat peranan yang dimainkan oleh pemerintah dan peranan yang dimainkan oleh rakyat. Ya, together stronger. Ya, okey. Baik, apakah peranan yang dimainkan oleh pemerintah? Pertama, pemerintah ini berperanan mengubah dasar dan undang-undang berkaitan integrasi kaum. Integrasi di sini bermaksud perpaduan kaum. Jadi dengan adanya undang-undang ini kita lihat berkesanan pelaksanaan pentadbiran oleh kementerian juga dapat dilaksanakan. Ya. Contohnya kita lihat dalam bahasa, pendidikan dan kebudayaan. Okay, jadi dasar bahasa, contohnya dasar menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okay, jadi dasar ini haruslah disambut oleh rakyat. Ya, jika pemerintah saja buat dasar, rakyat tak sambut, maka tidak ada faedah itu. Seterusnya ialah kerajaan juga, pemerintah juga merangka pelbagai kempen untuk melakukan integrasi kaum, supaya integrasi kaum ini dapat dicapai. Ya, pelbagai kempen dijalankan, antaranya seperti kempen perayaan, contohnya rumah terbuka itu antaranya, dan memperuntukkan bajet untuk program integrasi. Jadi kerajaan juga harus memperuntukkan kewangan untuk melancarkan lagi program integrasi. Dahulu kita di sekolah ada satu program yang kita panggil RIMUP, RIMUP, rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Jadi di sini antara pelajar ni dia pergi ke sekolah lain, dia mengenali pelajar dari sekolah lain, kaum yang berlainan, mereka bertukar-tukar pandangan. Tapi sekarang program ni sudah tak ada lah. Okey, peranan yang dimainkan oleh rakyat untuk mengekalkan perpaduan kaum adalah dengan menggunakan bahasa kebangsaan. Jadi kalau tadi dasar yang telah dijalankan oleh kementerian, dasar bahasa tadi, bahasa Melayu telah dimaktubkan dalam perlembagaan sebagai bahasa pengantar atau bahasa kebangsaan, maka rakyat haruslah menggunakan bahasa kebangsaan. Ni tak kalau kita tengok kat sekolah, bila awak duduk dalam kalangan kaum awak sendiri, awak bercakap dalam bahasa awak sendiri. Jadi ini menyebabkan awak tidak menyambut dasar yang telah diperkenalkan oleh kerajaan. Seterusnya kita sebagai rakyat ni hendaklah menghayati prinsip-prinsip hukum negara.
Ya, antara prinsip hukum negara yang terakhir itu adalah apa? Hani, apa dasar prinsip hukum negara yang terakhir itu? Prinsip hukum negara yang terakhir. Apa dia? Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Jadi antara kaum ni kita mestilah menjaga adab kita, ya, dan kita jangan memperlekehkan kaum yang lain lah, ya. Dekat nak tahun baru Cina nanti kita akan dengar letupan banyak bunga api berlaku dan nak tidur pun susah. Janganlah kita marah pula kan, sebab bila kita menyambut tahun baru, bila kita menyambut Aidilfitri dan Aidiladha, kita pun buat letupan juga. Ya, jadi kita perlulah ada give and take di sini, ya. Sebagai rakyat kita perlulah memahami, ya, dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum yang ada di negara kita. Jangan kita kata agama memandangkan Islam adalah agama rasmi, kita cuba menidakkan hak kaum lain untuk mendapat kebebasan beragama. Kalau kita tengok kerajaan Makkah, kerajaan Madinah yang ditubuhkan oleh Nabi Muhammad pun, baginda tetap memberi kebebasan beragama kepada kaum yang lain, ya. Jadi peranan rakyat adalah mengamalkan semangat perkongsian, bertoleransi dan saling hormat menghormati sesama rakyat. Jadi ini adalah boleh berlaku jika setiap rakyat di negara kita ini menghayati prinsip hukum negara, ya. Dan seterusnya rakyat melibatkan diri dalam program kemasyarakatan untuk perpaduan. Contohnya seperti majlis gotong royong, ya, jaga jadi rela, menjaga kawasan rumah, pada waktu malam dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat yang ketiga adalah memupuk patriotisme, ya. Jadi di sini pemerintah, ya, memainkan peranan yang cukup berkesan, ya, untuk memupuk semangat cinta akan negara, ya, di mana pemerintah telah menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Pahlawan. Kalau kita lihat dahulu, ada saja kutipan derma dilakukan sebelum kita menyambut Hari Kebangsaan, ya, mana tin-tin sumbangan telah diedar di setiap kelas untuk kita beri sumbangan kepada pahlawan yang telah berkorban, ya, telah tercedera dalam perjuangan yang terdahulu dan hari ini, ya. Selain itu, ya, pemerintah kita juga telah mewajibkan sejarah, ya, sebagai satu subjek keras, ya, yang wajib lulus kepada murid-murid yang menduduki peperiksaan SPM, ya. Jadi jika ini dilakukan, murid akan lebih menghayati peristiwa sejarah itu, bukan hanya belajar sejarah untuk lulus. Seterusnya kita lihat memberikan rakyat pengiktirafan hasil sumbangan mereka pada bangunan dan jalan, ya. Jadi kita bagi rakyat ni lukis mural, ya, namakan nama jalan bersempena nama tokoh-tokoh tertentu. Jika sudah kerajaan melakukan usaha-usaha ini, kita sebagai rakyat janganlah merosakkannya. Contohnya apabila ada lukisan mural tempoh hari telah diconteng oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Okey. Rakyat juga harus memainkan peranan untuk memupuk patriotisme. Jadi rakyat boleh memainkan peranan ini dengan menghormati lambang-lambang negara yang ada di negara kita. Antara contoh lambang ialah jalur gemilang itu sendiri. Jangan kita pijak pula jalur gemilang, kita nampak dia jatuh di tanah. Bila kita nak memasang jalur gemilang pun kita tak boleh biarkan jalur gemilang itu menyentuh tanah. Kita juga harus menyanjung dan menghargai adat dan warisan negara. Okey. Apa antara adat dan warisan negara yang ada ni? Wong, Aileen. Wong Aileen, apa antara adat dan warisan negara yang kita ada? Permainan tradisional seperti congkat. Ya, lagi? Selain permainan? Raja. Tarian? Baju? Okey, jadi kita harus menghargai dan menyanjunglah adat warisan negara yang ada, ya. Walaupun semoden mana kita jadi, kita tetap ada adat dan warisan yang harus kita pelihara, ya.
Dan akhir sekali rakyat haruslah menghargai tokoh pelbagai kaum yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kita lihat bagaimana Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock, E.E. Suraisinggam, sama-sama berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita. Jadi penghargaan itu harus diberi kepada pelbagai kaum yang ada di negara kita. Selanjutnya kita dapat lihat juga langkah seterusnya untuk ialah dengan memperkukuhkan pertahanan negara. Jadi pemerintah dan rakyat sekali lagi bersama-sama berperanan untuk mempertahankan negara. Antara peranan yang boleh dimainkan oleh pemerintah untuk mengukuhkan pertahanan negara adalah dengan mengubah dasar dan undang-undang. Contohnya undang-undang di mana tindakan tegas akan diberikan terhadap individu yang menjual maklumat tentang keselamatan negara. Selain itu kita juga boleh melihat antara dasar yang dijalankan ialah rakyat kita tidak boleh mempunyai lebih dari satu kerakyatan supaya kita betul-betul taat dan setia kepada negara ini. Yang kedua, pemerintah juga boleh mengadakan perjanjian pertahanan dengan negara lain seperti yang pernah kita lakukan semasa kita memerangi komunis pada tahun 1948 hingga 1960. Kita membuat perjanjian pertahanan dengan negara-negara Commonwealth misalnya untuk mendapatkan pertahanan. Bukan untuk tujuan melakukan pencerobohan terhadap negara lain, tapi dia lebih kepada pertahanan negara kita sendiri. Di samping itu, latihan ketenteraan dengan negara serantau dan antarabangsa boleh dilakukan. Kita buat latihan, contohnya kita hantar tentera kita ke Australia, belajar dengan tentera Australia bagaimana selok-belok perang yang boleh kita pelajari. Jadi serantau itu maksudnya dengan negara jiran, manakala negara jiran yang dekat dengan kita lah, seperti Thailand, Filipina, Indonesia, Singapura, mereka antarabangsa ni yang jauh lah. Macam Australia tadi, New Zealand, Amerika, kita belajar daripada mereka. Di samping itu, pemerintah kita juga harus memodernkan aset ketenteraan demi pertahanan negara. Hari ini orang dah guna virus untuk berperang. Kita masih nak guna senjata. Senjata tu boleh buang lah, tak berguna lagi. Jadi kita kena fikirkan ketenteraan yang baru lah. Tapi bukanlah niat kita memodernkan aset untuk menakluk negara yang lain, untuk menceroboh negara yang lain, tapi niat kita adalah untuk mempertahankan negara kita. Contohnya bila kita bawa kapal dagang di perairan Selat Melaka, ada ancaman lanun, kita kena hadapi ancaman lanun ni. Contohnya dekat Sabah kan, banyak je lanun yang mengganggu pelancong-pelancong yang menetap di Semporna. Jadi kita perlu menjaga keselamatan penduduk di situ. Jadi aset ketenteraan kita perlu dah dimodernkan dari masa ke semasa, dari masa ke masa. Memastikan juga pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga menghadapi cabaran. Jadi bukannya orang kata dah nak berak pun nak korek lubang. Maknanya kita sentiasa bersedia. Dalam apa juga situasi, dalam apa juga keadaan, tentera kita sentiasa sedia. Contohnya sekarang, bila kerajaan kata nak lancar, nak adakan perintah berkurung, PKP. Immediately pasukan tentera kita telah bersiap sedia memasang kawat duri dan sebagainya. Maknanya kita sentiasa bersedia menghadapi cabaran. Kita tidak boleh bertindak di saat-saat akhir. Pasti kita akan tewas di tangan musuh. Peranan rakyat pula, kita lihat rakyat kenalah peka terhadap isu keselamatan negara. Janganlah sewenang-wenangnya kita bercakap tentang keburukan negara. Contoh sekarang COVID, kita menghentam kerajaan dan gagal mengawal masalah ini. Ini adalah pandemik satu dunia, bukannya salah kerajaan kita semata-mata. Baik. Dan yang keduanya, rakyat juga mengelakkan kolaborasi dengan pihak luar yang menjejaskan keselamatan negara. Kolaborasi ni bermaksud berpakat, bekerjasama dengan pihak luar. Jadi kita tidak mahulah kita bekerjasama dengan pihak itu. Contohnya ada pemimpin negara kita ni, contoh buat perjanjian dengan Amerika, kamu datang tolong menjatuhkan Perdana Menteri yang ada, contohlah.
Ini tak betul lah. Sebagai rakyat kita kena setia kepada negara kita dalam apa jua keadaan. Kalau kita tak puas hati dengan pemerintah yang ada, kita gunakan saluran yang betul. Contohnya kita tunggulah pilihan raya yang akan datang. Kita jatuhkan kerajaan itu. Bukan dengan cara mengadakan kolaborasi dengan pihak luar yang dapat menjejaskan keselamatan negara kita. Kita kena fikir panjang lah. Jangan kita fikir jatuh je Perdana Menteri cukup lah. Tapi kita tak fikir akibatnya. Macam Amerika dulu. Macam negara Filipina. Bila dia nak lawan dengan Sepanyol, dia tak dapat kalahkan Sepanyol. Maka dia minta bantuan daripada Amerika untuk kalahkan Sepanyol. Bila Sepanyol, pemimpin-pemimpin nasionalis di Filipina ni buat perjanjian dengan Amerika, Amerika berjaya mengalahkan Sepanyol di Filipina. Namun akhirnya Filipina telah menjajah pula, Filipina telah dijajah pula oleh Amerika. Jadi kadang-kadang tindakan kita yang tidak bijak dan tidak matang ini akan menjejaskan keselamatan negara kita. Okey? Sebagai kita hendaklah menganggotai, ada ejaan salah kat sana, menganggotai pasukan keselamatan dan pasukan sukarelawan untuk mempertahankan negara. Ini suruh masuk pasukan kadet sekolah pun tak nak. Suruh join uniform kat sekolah pun tak nak. Itu benda yang paling asas di sekolah kita dah ajar. Apatah lagi nak jadi nak join pasukan rela, nak jaga kawasan keselamatan di area rumah kita. Semua tak nak. Asyik nak main gadget saja. Jadi tak betul lah. Kita sebagai rakyat mesti ada peranan kita dalam mempertahankan negara. Dan kita juga sanggup berkorban untuk negara. Bukannya tanya, macam saya selalu katalah, kita selalu tanya apa negara beri pada kita. Tapi kita jarang bertanya apa sumbangan kita kepada negara. Okey, kesimpulannya kita lihat perpaduan pelbagai kaum dapat yang menjadi teras kemakmuran dan kedaulatan negara. Kerjasama antara rakyat dan pemerintah itu dapat melahirkan keamanan dan keamanan itu dapat melahirkan perpaduan. Jadi kerjasama itu sangat penting di antara rakyat dan pemerintah. Janganlah pemerintah itu syok sendiri, rakyat pula syok sendiri, jadi tak dapat apa-apa. Kita tak boleh bergerak dalam haluan yang berbeza. Kita mesti bergerak sederak, seia, sekata. Barulah dapat melahirkan negara yang aman. Bagaimana nak melahirkan negara aman? Apabila kita adanya perpaduan. Okey? Baik, ada soalan nak tanya? Ada pertanyaan? Iza, ada soalan? Okey, Bitra awak baru masuk saya dah habis dah bercakap sebab itu kena masuk on time sebab kita tak boleh tunggu 15 minit untuk semua orang masuk, takkan buang masa. Jadi saya harap awak dah Teacher, I think you should see the WhatsApp first. I got some messages in WhatsApp. So better see that first. Yeah. I waited so long. I'm so sorry. I waited so long for the loading all, and then now only it came. Just now I was so It's okay. busy. It's okay. Next time join earlier. Like 10 o'clock means you get ready lah, because before this also you got class, right? So after that immediately lah. Ni Syazakila pun baru nak masuk ni. Okay, if like that for today. Okay, then if like that for today, can you send me the recorded one? Yes, I was about to tell you. Okay, nanti kita YouTube yang kita dah download untuk awak tengok. Dan untuk yang sudah ambil modul saya nak awak buka modul bagi set yang ke 4 rasanya. Modul sampai lambat bukan modul tu sengaja sampai lambat modul ambil masa lah nak cetak, nak urus jadi set yang keempat boleh tengok ni, set keempat.
Saya nak awak buat soalan itu. Saya tunggu, ada masa setengah jam ni. Saya tunggu awak buat soalan itu. Lepas itu 5 akasia you hantar kepada Telegram saya. Tangkap gambar hantar kat Telegram. 5 Azalia tak ada Telegram, hantar ke WhatsApp. Ya. Teacher, Tulis can nama you send me the picture? dan hantar. Snap Hari photo? ini. Pardon? Can you I snap can't hear you. photo? Apa? Oh, I thought you have the module already. You told me just now. You taken the module? Yeah, I already have the module. Can you snap the question? I want to know the question and the module one. The question dalam pada muka surat 8, set 4, 1.4, 12 hingga 15. Latihan tu ada tulis di situ. Ada tak? Iza, ada tulis tak Iza? Alright. Ada? Ada. Iza? One sec. Anybody can answer lah. Ada cikgu. Ada. Okey. Jadi muka surat 8 tu. Ya tak apa. Nanti Abitra saya hantar gambar lagi sekali ya. Jadi awak buat, awak hantar gambar tu pada saya dalam Telegram ya. 5 Akasia. 5 Azalia tak ada Telegram. Sabrina awak ada sana kan? Kalau boleh buka Telegram ya. Senang saya nak semak kerja. Okey. Saya akan bagi link Quizy. Saya nak awak jawab sekarang juga. Okey, saya tunggu. Baik, jika ada sebarang pertanyaan tentang tajuk yang diajar tadi. Kesimpulannya, tajuk yang kita bercakap tadi adalah tentang langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ya, jadi langkah ini dimainkan peranan penting oleh dua golongan, iaitu rakyat dan juga pemerintah. Ya. Together we stand divided. Yeah. Teacher, is it 8? Is it set 4? 1.4. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan semangat patriotisme? Okey, ada soalan? Okay, got it. Yeah, got it. Okay, got it. Soalan, okay, thank you. Satu, awak akan modul ni. Yang kedua, saya bagi Quizy 10 soalan sahaja. Buat sekarang, saya tunggu. Okay? Okay, saya bagi. Saya bagi dalam grup WhatsApp ke? Ya? Internet here very slow in this school. Or you can see in the chat kat dalam ni. Ya? WhatsApp tak boleh buka lagi. Saya dah hantar dekat Cikgu, ya. buat muka surat 8 je ke? Muka surat 8. Yang lain tu nanti saya beritahu sebab apa kita dah habis ajar yang tu. Jadi akan ambil masa sikit lah untuk buat. Saya akan bagi tahu bila nak buat. Sekejap lagi saya WhatsApp. Okay? Okey. Jawab Quizy dan jawab muka surat itu. Muka surat 8 saja dulu untuk hari ini. Dan hantar pada saya sebelum jam 5. Sebab saya akan tutup kehadiran pukul 5. Okay? Yang dah siap awal, hantar awal lah. Baik, kalau tak ada apa-apa, kita berhenti di sini untuk beri laluan awak buat kerja. Okay? Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih.